dan dia akan mengganggu perkara ni, mengganggu keselesaan, mengganggu ego. Ya, jadi ini perkara basic yang kita kena faham. Ya, pertama sifat manusia, yang kedua doktrin kehidupan, yang ketiga doktrin kemestian, dan yang keempat gangguan. Okey, baik. Itu perkara asas berkaitan dengan RBT. Kita perlu tahu banyak, ya, kerana dalam sesi inilah maksud saya. Kerana dalam pengajian anda dah belajar ataupun anda dalam proses belajar. Kita mengharapkan saudara ataupun saudari itu turn off dulu you punya mic ya, sebab ada gangguan ya. Aida Aswara tu turn off. Baik, sebagaimana saya cakap di peringkat awal tadi, manusia ni ada 3 komponen. Ya. Package kejadian manusia ada 3 komponen. Yang pertama komponen kognitif, ya. Yang kedua komponen emotion, yang ketiga komponen behavior. Ya, kognitif ialah pemikiran. Ya, pemikiran. Kita berfikir hari-hari. Kita mengguna pemikiran setiap hari, setiap detik, setiap masa, setiap saat. Ya, kita berfikir. Kemudian kita ada emotion. Emotion kasih, sayang, benci, cinta, terharu, terpegun, terkejut, ya. Jadi keseluruhan emosi ini kita dapat bagi kepada negatif dan positif. Dan yang ketiga tingkah laku, ya. So kenapa saya buat piramid begini? Kerana antara tiga-tiga ini dia saling sumbang menyumbang dan saling berkaitan, saling contribute kepada elemen yang satu lagi, ya. So kalaulah kita ada masalah contohnya, atau kita cakap yang positif, contohnya kita rasa seronok, ya, emotion kita baru ni, contohnya kalau you sebagai bapa, ya, ataupun parents, ya, anak kita dapat SPM, ya, result tinggi SPM berapa A, 5, 6, 7, 8, 9 A, mesti kita rasa terharu dan sedih. Bukan sedih, terharu dan seronok, ya, suka, sangat gembira. So emotion. So waktu kita sedang bergembira, seronok tadi, emotion yang positif, dia akan melonjakkan perkara yang baik pada pemikiran kita. Ya, kita berfikir, sentiasa berfikir segar, bugar, positif. Ya, kita semakin bersemangat dan sebagainya. Dan juga kita behavior, tingkah laku kita. Tingkah laku orang yang seronok, yang gembira ini memang tak sama dengan orang dalam keadaan sedih, ya. So tingkah laku lebih kepada, ya, senyum banyak, contohnya banyak senyuman, ya. Tingkah laku yang berbentuk kita ucap terima kasih, penghargaan, ya. Kalau anak dia terima kasih kepada mak ayah dia ataupun cikgu-cikgu dia dan sebagainya. Jadi gabungan ketiga ini menghasilkan seorang manusia, individu yang cergas mentalnya. Yang cergas mentalnya. Jadi sebab itulah apabila seseorang yang mengalami kegagalan, ya, seseorang yang berada dalam suasana negatif, sama ada di peringkat behavior, di peringkat kognitif ataupun emotion, dan dia tidak boleh berada lama di situ. Kalau dia berada lama dalam keadaan negatif, dia akan membawa malapetaka, membawa isu-isu yang lebih buruk yang kita sebut sebagai menjejaskan kesihatan mental. Ya, mungkin dia boleh membawa kepada stres, ya, boleh membawa kepada depression, mungkin boleh kepada sampai teruk lagi. Jadi kita di tengah-tengah tu ada peranan sebagai counselor. That's why bila kita nak buat sesi, kita nak buat intervention untuk klien kita, the first thing we have to know this, we have to do is to explore dia punya cognitive client, emotion client, behavior client in detail. Okay? In detail supaya mudah kita membuat formulasi kepada isu atau masalah yang sedang klien kita hadapi. And secondly, actually will be easy for us as a counselor untuk ambil tindakan untuk membina objektif session dengan kita punya klien. Jadi ini konseptual yang
mesti dikuasai oleh seseorang kaunselor. Dia nak guna isu teori apa sekalipun, dia kena faham. Sebab kita bekerja dengan manusia yang sebenarnya masih waras, tetapi kalau tak kena cara, dia akan pergi kepada abnormal person. Kan? So in between antara waras dengan tak waras itu, kita berada di menjadi cabaran kepada kita lah. Ya. So next slide. Secara umumnya pendekatan ini, terapi dia lebih kepada sama ada psycho-education, memberi nasihat, memberi maklumat macam saya sebut tadi lah, ya, ataupun dia sebut lebih kepada didaktif. Didaktif ni kita memberi arahan. Kita memberi arahan. Sebab tu kaunselor yang nak guna RBT kena ada banyak info supaya kita banyak boleh sharing dengan dia. Okay? Dan pendekatan lebih berbentuk aktif dan direktif, mengarah. Ya, kita lebih aktif. Selepas kita dapat maklumat di peringkat awal apakah isu yang sedang dihadapi oleh klien, contohnya klien yang stres, ya, depres ataupun bimbang tadi, kita akan dapat maklumat kumpul semua kenapa, apa faktor yang menyumbang kepada itu. Kemudian selebihnya kita yang banyak mengemudi perbincangan, discussion. Sebab itu dikatakan sebagai didactic approach. Dan kita adalah kaunselor yang aktif dan direktif. So, kaunselor kena aktif apabila memilih RBT di dalam approach counseling session yang dia nak bina untuk nak guna dalam sesi counseling. Ya, ingat ya, psycho-education, didaktif dan aktif direktif. Baik. Kita kena bijak. Bila memilih RBT ini, kita kena bijak. Sebab kita tak boleh, contohnya, terlalu mesra dengan klien kita. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau terlalu mesra, arahan-arahan yang kita bagi, direction yang kita bagi itu tidak menjadi, tidak dipandang hebat, tidak pandang berguna oleh apa klien. Dan kita jangan terlalu menunjuk intelektual yang tinggi, ya, ataupun terlalu mengokong, terlalu mengarah pun tak boleh juga, pantang. So kita kena pandai ambil posisi menggunakan RBT ini supaya klien kita tidak terkongkong sangat, tidak mesra sangat sebagainya, ya. So kalaulah klien pasif, kita nak guna keadaan yang terlalu aktif pun tak boleh juga. Biar padan-padan, ya, biar sesuai setakat mana. Benda-benda macam ni selain daripada memperolehi melalui pembacaan, yang penting di sini ialah pengalaman. Ya, pembacaan semua orang boleh baca, tapi pengalaman tak semua orang ada. Jadi sebab itulah antara benda yang untuk kita punya improvement, ya, kita selalu buat clinical session, clinical session daripada semasa ke semasa. Dan yang kedua, kita cuba recall balik apa teori yang kita pakai. So clinical session yang kita buat ini, kita cuba relate dengan teori-teori yang kita pakai. Adakah kita pakai teori yang sesuai ataupun tidak. Dan yang ketiga, kita kena duduk dalam majlis-majlis seperti inilah, seumpamanya macam ini kita one way. Tapi kita kata di peringkat daerah, di peringkat negeri, ya, kita ada satu organisasi atau kita ada satu platform yang boleh membenarkan kita untuk berbincang, ya, untuk peningkatan kompetensi as a counselor, ya. Jadi RBT pun ada pantang dia. Pantang dia ada 4, ya. Kalau pasif klien tu pasif sangat, kita boleh guna kaedah aktif, ya. Tapi jaga jangan aktif sangat sehingga dia rasa tak selesa. Klien pasif kita boleh guna aktif. Klien yang sudah aktif, alhamdulillah, kita hanya boleh maintain, boleh monitor dia.
Okey. Dan yang kedua, pantangnya jangan terlalu mesra. Ya, jangan terlalu mesra sehingga arahan yang kita bagi tu dia tak rasa penting. Sebab dia anggap sebagai kawan dan sebagainya. Dan jangan terlalu mengarah, ya. Dan seterusnya, jangan terlalu intellectual. Jangan terlalu, saya guna perkataan jangan terlalu. Dia nak guna intellectual sebab lepas ni ada kita nak challenge dia punya irrational thinking, itu sudah tentu menggunakan kognitif yang agak tinggi. Tetapi kalau keterlaluan, klien tak suka. Itu dia maksud. Baik. So kita punya seterusnya ialah apa dia punya aims. At the end of the day, bila klien yang datang jumpa kita, klien jumpa kita, kita punya aims. Okay? Kita punya aim daripada terapi yang kita bagi. Pertama, isu besar dalam RBT ialah klien datang membawa irrational thinking. That's the main point. You have to know that. You have to set in the mind. Kalau nak guna RBT, please make sure your client datang ke bilik you sebagai counselor, bila bincang-bincang ataupun kita dapat sikit prior input ya mengenai klien ini, dia sedang ataupun dalam proses berfikir secara tidak rasional. So nombor satu isu yang kita nak fokus ialah change style of thinking, ya, ataupun philosophy of thinking untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nombor satu. Sebab tu kita nak guna teori ni. Okay? Jadi pastikan dia orang ada. Kalau tak ada, macam mana nak guna? Yang kedua, change interpretasi terhadap isu yang dia bawa. Klien datang dengan interpretasi dia sendiri. Perception dia terhadap isu-isu yang berlaku. Jadi kita nak tukar sebab perception tu salah. Dia mana tahu yang perception dia salah. Dia tak tahu sebab dia kecelaruan. Dia stres. Dia depression. Kemudian yang ketiga, change behavior yang berkaitan dengan isu tadi. Sebab tu saya kata tadi, change thinking, change attitude and change behavior. Dia boleh connect to each other. Baik, ini penting. Baik,